Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya sekali lagi. Malam ini ada satu laporan yang paling mengejutkan Parlimen Malaysia, pimpinan Ismail Sabri Yaakob. Mungkinkah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob terpaksa meletakkan jawatan esok, lusa, ataupun minggu depan? Dalam laporan yang paling mengejutkan ini, dilaporkan bahwa Ismail Sabri Yaakob mungkin akan kehilangan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan terpaksa bukan sekadar membubarkan tetapi meletakkan jawatan. Apa sebabnya? Ikuti terus ulasan ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Petang ini ada satu laporan yang diterima mengatakan bahwa Perikatan Nasional menimbang untuk menarik balik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Ini satu perkara yang amat mengejutkan kita. Ini satu laporan yang benar-benar di luar jangkaan saya sebagai pemerhati politik. Dalam masa beberapa minggu, beberapa bulan lagi, pilihan raya PRU 15 mungkin akan diadakan. Namun demikian, laporan yang diterima ini mengatakan bahwa Perikatan Nasional menimbang untuk tarik balik sokongan pada Ismail Sabri Yaakob. Wow! Ini satu kejutan dan ini satu keputusan yang amat besar yang boleh menjejaskan seluruh kestabilan politik Malaysia. Perikatan Nasional sedang menimbang untuk menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menurut laporan The Star. Laporan itu mendakwa ia kerana Ismail Sabri Yaakob tidak menunaikan apa yang dikatakan sebagai perjanjian untuk melantik Parlimen Bersatu sebagai timbalan Perdana Menteri. Wow, hanya kerana mau dapatkan timbalan Perdana Menteri, laporan ini mengatakan mereka berniat Perikatan Nasional menimbang untuk menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Sebelum ini aku telah pernah mengulas tentang hal ini. Mengapa perlu ada timbalan Perdana Menteri lagi? Walhal sudah ada 4 Menteri Kanan dalam Kabinet Malaysia. Apakah sebenarnya tugas timbalan Perdana Menteri sekiranya 4 orang Menteri Kanan ini telah pun diwujudkan? Bolehlah ada timbalan Perdana Menteri sekiranya 4 orang Menteri Kanan ini dilucutkan kekananan mereka. Barulah saya fikir ada relevan untuk melantik timbalan Perdana Menteri. Tetapi dari segi waktu, timingnya sudah tidak lagi relevan kerana dalam 1, 2, 3 bulan lagi besar kemungkinan Parlimen akan dibubar dan PRU 15 akan diadakan. Jadi buat apa ada timbalan Perdana Menteri dalam masa sebulan sahaja? Nanti bikin malu, memalukan sahaja. Sudahlah Perdana Menteri dahulu yaitu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri terpendek masanya di Malaysia. Jangan sampai timbalan Perdana Menteri yang paling pendek ada di Malaysia tempoh waktu pentadbirannya ada di Malaysia pula muncul dan datang daripada Perikatan Nasional. Ismail Sabri Yaakob dilaporkan dijadual bertemu dengan delegasi Perikatan Nasional semalam. Berhubung perjanjian itu, namun ia dibatalkan di saat-saat akhir. Delegasi itu merangkumi Setiausaha Agung Bersatu, yaitu Hamzah Zainuddin, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Azmin Ali, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar. Menurut laporan itu lagi, mesyuarat MPT Bersatu pada Selasa lalu secara umumnya setuju yang sokongan terhadap Ismail Sabri perlu ditarik jika dia tidak boleh dirunding agar menunaikan persetujuan yang telah dicapai. Sehingga kini aku terfikir sebenarnya apa manfaat kepada Perikatan Nasional sekiranya timbalan Perdana Menteri ini betul-betul dilantik dalam masa terdekat ini ataupun esok atau minggu depan. Apa faedah yang diterima oleh Perikatan Nasional? Aku cuba menyiasat, cuba menganalisis untuk dapat mengulas apa kepentingan timbalan Perdana Menteri itu dalam Perikatan Nasional. Tetapi sehingga saat ini, aku belum menjumpai apa relevan dia
Apa alasan untuk menerima jawatan timbalan Perdana Menteri tersebut? Karena masanya yang terlalu singkat. Kalaupun dilantik hanya dapat berkhidmat lebih kurang dalam 2-3 bulan. Apakah pencapaian yang boleh diukur sekiranya timbalan Perdana Menteri itu dilantik? Bukankah ini satu pembaziran? Bukankah ini akan hanya memburukkan lagi prestasi, reputasi Perikatan Nasional? Walhal sebelum ini Muhyiddin Yassin terkenal digelar sebagai Perdana Menteri gagal, sehingga terpaksa meletak jawatan. Dengan cadangan untuk melantik timbalan Perdana Menteri daripada kalangan ahli parlimen Perikatan Nasional ataupun Bersatu, dan hanya mampu berkhidmat lebih kurang dalam 2-3 bulan kalau parlimen dibubarkan tahun ini akan memberikan gambaran yang lebih buruk kepada Perikatan Nasional di bawah pimpinan presidennya, di bawah pimpinan Bersatu, yaitu Presiden Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin. Selain berkenaan perjanjian itu, laporan itu turut membayangkan para pemimpin Bersatu tidak gembira dengan aspek lain kepimpinan Ismail Sabri. Laporan itu turut memetik timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai berkata, Kerajaan Persekutuan telah menyakat dana kepada ahli politik Bersatu. Ini tidak adil. Mereka cuba menjejaskan pengaruh kami di lapangan. Tetapi ia menjejaskan rakyat, katanya, yang juga Menteri Belia dan Sukan. Yang ini boleh terima. Mungkin mereka menarik sokongan kerana dana kepada ahli politik ini disekat. Kalau ini yang berlaku, iya, mungkin ini saya setuju kerana ini melibatkan apa yang mereka dapat bangunkan di kawasan mereka. Laporan itu juga mendakwa beberapa tokoh dalam Bersatu kecewa. Mereka disingkirkan daripada jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC yang dipegang sebelum ini. Namun menurut laporan itu lagi, Azmin tidak bersetuju dan keluar daripada kumpulan WhatsApp kepimpinan Bersatu selepas mesyuarat. Azmin memberitahu Desta yang Bersatu perlu terus committed dalam kerajaan Ismail Sabri kerana ia landasan yang betul. Wow. Adakah selepas ini Azmin Ali yang telah tidak bersetuju ini menurut laporan yang kita terima ini, yang telah keluar dari kumpulan WhatsApp kepimpinan Bersatu, akan bersama-sama seperti Zuraida pula, yaitu tiba-tiba keluar parti Bersatu? Kerana rentetan apa yang berlaku sama dengan ceritanya Azmin Ali ini. Mula-mula dahulu Zuraida Kamarudin pun bermula dengan keluar daripada kumpulan WhatsApp kepimpinan Bersatu dan akhirnya benar-benar meninggalkan parti Bersatu. Adakah ini juga langkah pertama Azmin Ali untuk lompat parti? Harus diingat, undang-undang anti lompat parti sudah diluluskan tetapi belum dikuatkuasakan lagi. Jadi, Azmin Ali masih ada harapan, masih ada ruang kalau benar dia mau lompat parti. Bagaimanapun, persoalan yang penting sebelum kita berpisah malam ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang laporan Perikatan Nasional menimbang tarik balik sokongan pada Ismail Sabri Yaakob. Pada pendapat Anda, adakah Perikatan Nasional benar-benar menarik balik sokongan ataupun mereka hanya membuat provokasi? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.